Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman, para penonton dan para pendengar yang saya muliakan dan saya kasihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita keizinan untuk kita bertemu lagi sekali dalam ruangan kita memakmurkan Masjid Istighfar dengan kuliah yang ringkas, insya-Allah. Izinkan kita mulakan seperti biasa dengan bacaan surah Al-Fatihah dengan niat supaya Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan ibu-ibu, ayah-ayah, teman-teman di luar sana dalam menuntut ilmu, di dalam mencari rezeki, di dalam menghadapi segala ujian-ujian di dunia dan akhirat, agar Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara iman Islam kita, ahli keluarga kita. Begitu juga dengan anak-anak kita, suami dan isteri kita, insya-Allah. Lihadin niyah dan segala niat yang baik. Wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم انفعنا وارفعنا وشرفنا بالعلم النافع وانفع به أنفسنا وأهلنا وأوطاننا وديارنا وجميع المسلمين يا إله العالمين. اللهم ارزقنا يا ربي فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا واسعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا عامرا وصحبة صالحة. Ya Allah Tuhan kami, dengan kami menendahkan tangan kami ini, ya Allah, tanda rasa kami ini hamba-Mu yang kerdil, yang ingin menuntut ilmu, ingin memahami ilmu-Mu, ya Allah. Oleh itu, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat serta amalan yang disusulinya dengan amal yang soleh. Bukakanlah pintu makrifat-Mu dan kefahaman-Mu ke atas kami, ya Allah. Ahli keluarga kami, anak-anak kami, teman-teman kami, jiran-jiran kami, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, kurniakan pada kami juga rezeki yang sangat luas agar kami tidak meminta, hanya kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakan pada kami juga hati yang sentiasa tunduk pada-Mu, yang takut pada-Mu, ya Allah, bertakwa pada-Mu, serta diberikan lidah yang sentiasa membasahi dengan zikir-Mu dan selawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kurniakan pada kami juga, ya Allah, teman-teman yang baik daripada golongan asatizah, daripada teman-teman jiran-jiran, jemaah, para jemaah juga, ya Allah, yang dapat membimbing kami ke jalan-Mu, ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-mujtaba wa sahabatil kirami hum ahlul wafa. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, ibu-ibu, ayah-ayah, kuliah yang diamanahkan oleh masjid, memang kuliahnya itu adalah kuliah mutiara hadis yang ringkas, tetapi di dalam kita ni mengkaji hadis yang ringkas itu sebanyak-banyak pengajaran dan amat mendalam, dan ada kisah-kisah yang boleh kita mengambil faedah, insya-Allah. Oleh itu, sebenarnya seperti biasa saya menggunakan kitab, maka kita pun sudah pun sampai ke hadis yang ke-26, ya. Maka kalau hadis yang ke-25 yang berbunyi ittaqu al-la'inaini alladhi yatakhalla fi tariqin nas
au fi dhillihim. Ittaqu bermaksud jauhilah kamu, ya, hindarilah kamu daripada dua orang yang sentiasa senang dengan melemparkan laknat. Gambaran di sini Rasulullah SAW beritahu kita jauhi dua orang yang senang melemparkan kemarahan dan laknat ke atas dua orang ini. Kenapa? Kenapa? Kerana mereka itu, yang dua orang ini, alladhi yatakhalla fi tariqin nas, yang mengambil jalan orang, di situlah tempat orang jalan, di situlah tempat orang lalu lalang, di situ jugalah dia ambil tempat untuk qada hajatnya. Jadi bayangkan kalau kita ni tempat kita lalu di situ ada orang yang qada hajat ataupun memang ada bekas najis. Kalau kita lalu, kita terkena, maka kita pun marah kan. Kita sudah, orang kata apa, hampa orang yang apalah, orang yang boleh buang air kencing ataupun maaf kata berak di jalanan orang. Jadi Rasulullah SAW berpesan pada kita, jangan kita sampai jadi orang macam ni dan kita elakkan daripada berlakunya perkara seperti itu. Au fi dhillihim, ataupun di jalanan yang mana bukan di jalan, bukan di jalan orang, tapi tempat orang yang mengambil teduh seperti pokok. Jadi gambaran yang kita boleh ambil daripada pengajian hadis ini adalah tidak bukan begitu indahnya Islam memelihara kesopanan, keindahan dan kebersihan, ya, kebersihan untuk umat sejagat. Jadi hari ini pula sebenarnya saya nak bincangkan hadis yang ke-26. Hadis yang ke-26, ya, berbunyi begini, ibu-ibu, ayah-ayah. Ittaqun nara. Saya ulang, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Walau bisyiqqi tamratin. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Fabi kalimatin tayyibah. Saya ulang. Hadis ni berbunyi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Saya cuba kupaskan dan memberi tahu maknanya dan buat satu pencerahan yang ringkas. Rasulullah SAW bersabda, ya, hadis ini sebenarnya hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Maka hadis ini berbunyi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Kamu jauhilah, ya, diri kamu daripada terjerumus ataupun melemparkan diri kamu ke dalam api neraka, siksaannya. Erti kata lain, kalimat ittaqu, ibu-ibu ayah, memang kalimat yang sentiasa kita mendengar. Kalau kita cakap pasal orang yang sedang mengajak orang kepada takwa, kita cakap ittaqullah, takutlah kamu pada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Maka antara maksud ittaqu juga ialah menjauhi. Sebab itu kalau pesanan yang khatib kan di setiap hari Jumaat, bertakwalah kamu pada Allah SWT, turutilah perintahnya dan tinggallah larangannya. Baiklah. Jadi di sini maksudnya ittaqun nar, takutlah kamu pada neraka ataupun siksaan api neraka. Erti kata lain, jauhilah diri kamu daripada terjerumus di dalam siksaan api neraka. Walau bisyiqqi tamratin. Walaupun kalau kita sekalipun macam mana kita ada, ya, sebiji ataupun setengah biji kurma, boleh kita lakukan untuk mendermanya kepada orang lain, maka lakukanlah. Jauhilah kamu daripada terjerumus, tercampak ke dalam api neraka dengan menyelamatkan dirimu dengan apa? Maksudnya walau bisyiqqi tamratin, walaupun kita mampu untuk menderma sebesar biji kurma, separuh biji kurma, bisyiqqi tamratin. Kalau tak ada, apa nak buat? Rasulullah SAW sambung, faman lam yajid fabi kalimatin tayyibah. Barang siapa yang tidak mendapati sesuatu untuk dia memberi, untuk dia salurkan dalam bentuk infak, hadiah, memberi sedekah, maka di saat ini
dia tu gunakanlah kalimah thayyibah, gunakanlah kata-kata yang baik. Ya. Seolah-olah ibu-ibu, ayah-ayah ada gambaran sebenarnya. Jadi hadis ini memang ringkas, tetapi bila saya mengkajinya, membaca riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebenarnya panjang. Ada kisah di sebalik yang mana seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ni seorang sahabat yang masuknya dalam Islam dikatakan pada tahun ke-9. Ada di dalam satu riwayat katanya pada tahun 7 dah mula berjumpa dengan Rasulullah SAW, tetapi belum lagi beliau tu beriman. Walhasil, ya, tak ada mustahilnya dia masuk Islam lebih awal. Ada yang berpendapat juga dia tu masuk Islam sama-sama dengan Sayyidina Khalid bin Walid dan Amr bin As. Yang penting, seorang sahabat yang mulia pekertinya kerana ianya seorang yang bagaikan datang daripada kaum Ta'i. Kaum Ta'i ni ada datang daripada tempat antara Iraq dengan bumi Hijaz. Bumi Hijaz ni maknanya Saudi Arabia lah. Antaranya tu ada satu tempat namanya Ta'i. Memang tempat tu kalau orang datang, memang terkenal dengan sifat pemurah hati, sifat memberi. Maka kalau orang datang, orang nak cakap pasal orang Arab yang pemurah hati, mereka akan sebut-sebut nama orang ni, iaitu Adi bin Hatim. Jadi saya ringkaskan, ya, dia seorang sahabat duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia duduk dengan Rasulullah SAW. Maka ketika itu ada orang datang meminta. Ada orang datang berjumpa Rasulullah SAW untuk meminta sesuatu dengan Rasulullah SAW. Dalam keadaan dia tu memerlukan. Jadi itu kisahnya. Kalau orang nak tahu, ya, pucuk pangkal kenapa Rasulullah SAW cakap pasal bertakwa, takutlah kamu dengan siksaan api neraka walaupun dengan sebiji kurma. Senang kata, di saat itu Rasulullah SAW didatangi seorang yang fakir miskin. Ya, maka ketika itu Sayyidina Ali bin Hatim pun ada. Dan dalam hadis inilah, dalam ceritanya yang agak yang panjang, kisahnya panjang, saya ringkaskan. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada Ali bin Hatim. Ada 3 perkara. Maka 2 perkaranya tu dah berlaku pada zaman Adi bin Hatim setelah Rasulullah SAW wafat. Rasulullah SAW seolah-olah memberikan kepada Adi bin Hatim ni, nanti dia akan berlaku pada masa hadapan, iaitu seorang wanita yang mampu keluar daripada rumahnya, menunggang unta dalam tempatnya tu, maka dapat pergi haji, menunaikan haji seorang diri. Kata Rasulullah SAW, nak memberitahu satu hari maka di semenanjung negeri Arab ketika itu akan berlakunya aman. Ya, keselamatan. Ada selamatnya bagi seorang wanita untuk keluar menunaikan ibadah. Itu yang pertama. Maka yang kedua, akan terbuka harta-harta ataupun kekayaan orang-orang Kisra. Ya, kerana ketika zaman Rasulullah SAW ada dua kuasa Rom dan Parsi. Dan Kisra ni nama tempat Parsi, kerajaan Parsi. Maka sebenarnya Adi bin Hatim pun datang daripada bumi yang dekat dengan bumi Parsi. Maka dia pun bila Rasulullah SAW beritahu dia tentang hadis ini, dia amat terperanjat dan seolah-olah dia tu bertanya kepada Rasulullah, bagaimana orang boleh keluar? Ya, maka alhamdulillah dalam kehidupan itu dikatakan dia mampu melihat 2 perkara yang Rasulullah SAW beritahu tentang pada dia yang akan berlaku pada masa depan. Perkara nombor 3 yang dia tak sempat lihat ialah di ketika itu juga, masa dah hadapan yang Rasulullah SAW beritahu, ya, ada seorang yang akan mendapati kekayaan yang amat luar biasa sehingga kalau dia nak memberi pun pada orang yang lain, maka tidak mampu orang nak menerimanya. Kenapa orang tak nak terima sedekah? Kerana di saat itu Rasulullah SAW gambarkan satu zaman yang mana orang ni ada kekayaan, kesemuanya adanya harta,
sehingga nak memberi sedekah tak ada orang nak terima pasal semua orang dah kaya. Ibu-ibu ayah-ayah. Jadi alhamdulillah sekiranya kita ni diberikan nikmat kesihatan, nikmat rezeki yang sangat-sangat luas. Maka Rasulullah SAW berpesan kepada Sayyidina Adi bin Hatim, dah beritahu tentang apa yang akan berlaku pada akan datang, ya, 3 perkara ini. Okey, maka dia berpesan, kalau kamu mampu untuk bertakwa, ya, kalau dah sampai satu zaman macam tu sekali, terbukanya bumi yang terbentang luas, ada harta, ada kekayaan, maka Rasulullah SAW berpesan pada kita, jangan lupa kalau kita mampu untuk mencari ruang-ruang untuk menyelamatkan diri kita dengan berinfak, bersedekah, ya, walaupun sebiji besarnya separuhnya kurma itu, okey, maka lakukan. Kalau tak mampu, kita menggunakan kata-kata baik. Kenapa kita menggunakan kata-kata baik? Ini satu gambaran contoh yang sangat-sangat senang. Saya berikan contoh di zaman ini, konteksnya ada di Singapura ataupun di mana-mana. Kadang-kadang orang datang. Kan ibu ayah, orang datang, tengah makan, orang datang suruh beli tisu. Kalau kita mampu nak membantu seseorang itu dengan beli tisu dengan walaupun $1, berikan. Tak perlu kita nak mengata. Sama juga kalau kita ni ada orang yang datang jumpa untuk meminta bantuan. Kita ni kalau mampu, silakan. Walaupun 50 sen, walaupun $1. Kalau kita mampu bantu teman tu, kalau dia minta, silakan. Bukan kita untuk, bukan kerja kita untuk orang kata apa, mengata sesuatu yang tidak baik untuk didengarkan. Sebab itu maksudnya Rasulullah SAW di saat ini, kalau tak mampu nak sedekah, walaupun tak ada kurma, tak ada sebiji kurma, sebesar biji kurma, maka gunakan kata-kata yang baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, ya, di sini 3 perkara lah yang saya boleh berpesan apabila kita berhadapan dengan hadis ini, ya, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka kita tu antara pengajaran yang kita boleh ambil, carilah peluang untuk kita ni berbuat kebaikan sebesar mana, sekecil mana. Dan bila kita buat perkara tu, di mata kita, kita rasa macam kecil, di sisi Allah tu kecil, di mata manusia tu pun orang kata apa, kerdil, maka di saat ini jangan risau. Kita buat, kita yang penting tu tanamkan dalam diri kita untuk buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita buat kerana Allah SWT, sekaligus kita sudah menegakkan sunnah Rasulullah SAW, iaitu kalau ada perkara yang kecil yang kita boleh. Ya, sebab tu tak pelik kerana dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW, jangan sekali-sekali kamu memperkecilkan amalan yang kecil, amalan yang sunnah, yang kerdil, walaupun dengan berjumpa temanmu dengan senyuman. Masya Allah. Ibu-ibu, ayah-ayah, jadi pengajaran yang pertama, kita sentiasa mencari ruang untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita pada Allah SWT melalui ilmu, melalui kita ni beramal walaupun dengan, ya, perkara yang kecil. Satu. Yang kedua, kalau tak mampu kita nak buat, Rasulullah SAW sudah berpesan, hati-hatilah menggunakan lidahmu. Faman lam yajid, maka fabi kalimatin thayyibah. Gunakan kalimah, gunakan kata-kata yang baik, yang indah, yang senang orang mendengarnya. Bukan orang akan rasa kita ni ada sopan dan santun. Masya Allah. Sedangkan Rasulullah SAW katanya tu sangat mulia, ya, bila bercakap dengan orang-orang yang dewasa, orang akan faham. Orang yang dengan anak kecil pun senang dengan Rasulullah SAW, ya, dengan kaum ibu. Maka pentingnya kita ni kita berbaik dengan sesama manusia, dengan kita ni berkata-kata baik. Termasuklah ini pesanan untuk diri saya, bila kita bercampur dengan semua lapisan masyarakat, ya, ibu-ibu, ayah-ayah, termasuklah kalau kita dalam keluarga kita, kita menyantuni isteri kita, anak-anak kita, orang-orang yang paling terdekat dengan kita, maka kita gunakanlah, kita ingatlah hadis ini, ya. Sama juga kalau kita sebab itu ada satu peristiwa kan yang mana ada orang bertanya, kalau kita ni nak memberi sedekah, boleh tak aku berikan pada orang yang terdekat, orang yang ahli keluargaku? Rasulullah kata, silakan, tak ada masalah.
Sebab itu kalau tak mampu nak berikan pada ahli keluarga kita yang terbaik dalam bentuk rezeki nafkah, maka ibu-ibu, ayah-ayah, suami, isteri, ingatlah pesanannya, kita berbaik. Kita menggunakan kata-kata yang baik. Ya, insya-Allah. Maka perkara yang ketiga, ibu-ibu, ayah, Rasulullah SAW di sebalik hadis ini, walaupun kita pilih ringkasannya tu, lafaz ittaqun nar, okey, walau bisyiqqi tamratin, faman lam yajidha fa bi kalimatin thayyibah. Ada kisah yang menarik di sebaliknya, yang dengan perawinya, ya, memang terkenal dengan orang yang paling pemurah, sentiasa memberi. Jadi dia pun pula berkata, Adi bin Hatim dapat melihat dua perkara daripada tiga perkara yang Rasulullah SAW beritahu. Apa dia tiga tu peristiwa tersebut? Yang pertama, wanita yang keluar daripada bumi Iraq lalu nak pergi ke semenanjung Arab untuk menunaikan ibadah haji, dalam tunggangannya atas unta, aman, dia dah dapat lihat. Dan perkara yang nombor dua, iaitu harta dan kekayaan kerajaan Parsi dibuka ataupun dibebaskan tanah Parsi ketika itu pada zaman sahabat Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah wafat, maka Sayyidina Adi bin Hatim pernah melihat. Perkara yang nombor tiga, iaitu dia tak sempat nak melihat apabila seseorang daripada kaum Muslim ataupun untuk memberi kepada orang dalam bentuk harta, dia nak beri sedekah ni, tak ada orang nak ambil. Dikatakan, ibu-ibu, ayah, tafsiran yang nombor tiga ni adalah nanti sebelumnya turunnya Saidina Nabi Isa, ya, Nabi Isa. Itu satu gambaran yang pertama. Gambaran kedua, memang pernah berlaku pada zaman Khalifah Umar bin Aziz yang terkenal dengan Khalifah yang kelima. Masya Allah. Jadi pada zaman itu memang dikatakan dia tu setelah dia dalam masa 30 bulan dia menjadi Khalifah, dia nak keluarkan sedekah, tak ada orang nak ambil kerana ketika itu semua orang kaya. Masya Allah. Jadi kita doakan agar negeri kita, negeri Singapura aman, makmur dan dapat kita tu beramal soleh dengan apa jua bentuk ibadah kita menuju ke masjid dengan penuh rasa aman dan selamat. Dan kalau kita mampu pergi tunaikan solat kita dengan aman dan selamat, dipelihara kesejahteraan kita, tubuh badan kita. Lalu kalau kita mampu untuk bersedekah, silakan ibu-ibu, ayah-ayah. Sekaranglah masanya untuk kita ni, di saat orang kata apa, ekonomi yang tidak menentu, kita tunaikan janji Allah SWT dalam firman-Nya yang lain, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Okey. Barang siapa yang mampu nak berikan pinjaman kepada Allah SWT melalui hartanya. Allah SWT berikan harta. Lalu dia berikan dalam ayat ini memanggil barang siapa yang ada harta yang mampu berikan pinjaman pada Allah. Kenapa? Bila kita infak, kita minta terus ganjarannya sama ada di dunia ataupun di akhirat. Allah SWT akan kabulkan. Maka inilah masanya ibu-ibu, ayah, berikanlah sokongan untuk kepada masjid, pada siapa-siapa yang perlukan bantuan. Ya, sedangkan kita lihat kerajaan dapat membantu asatizah kita, membantu rakyat dengan COVID grant, maka kita sentiasa kalau ada rezeki kita salurkan dalam bentuk apa jua, sebesar mana, sedikit mana, silakan ibu-ibu, ayah-ayah. Dan jangan lupa untuk kita infak, masukkan tabung dalam masjid, insya-Allah. Semoga Allah SWT membukakan rezeki ibu-ibu, ayah-ayah dengan luas, ya, seluas-luas antara pintunya, gerbangnya timur ke barat, agar Allah SWT ya berikan kita nikmat yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau kita ada rezeki, kita mohon dan kita terus infak, ya, insya-Allah. Dengan itu, ibu-ibu, ayah-ayah, saya ambil masa ini dengan kita merenung kembali, ya, ayat Allah SWT tadi, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan, ya, fayudha'ifahu
Okey, maka Allah SWT akan memberikan dia. Barang siapa yang ada rezeki, ada yang harta, ingin memberikan pinjaman pada Allah SWT, Allah akan melipat ganda ganjarannya dan dia akan diberikan kemudahan, kesenangan dunia dan akhirat, insya-Allah. Oleh itu, saya minta izin untuk berundur hingga kita berjumpa lagi pada minggu depan dengan hadis yang ke-27. Hadisnya apa? Ittaqu da'watal mazlum. Kamu jauhilah, kamu takutlah dengan dakwah ataupun doa seorang yang dizalimi. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw